Perangai manusia macam tu. Nak tengok juga rupa. Nak tengok juga rupa. Macam di Malaysia kan, adalah seorang Arab mai dikatakan cicit Nabi. Allah, 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 pakai nak kumun. Allah, tenangnya tengok wajah cicit Nabi. Yang begitu jadinya kita. Tenggelam punca kan? Betulkah itu cicit Nabi? Soalan je lah. Suruh mereka jawab, betulkah itu cicit Nabi? Maka itu disampaikan. Hari ini itu juga nak kita sampaikan pada masyarakat. Beribadah kepada Allah. Kepada anak isteri kita, beribadah kepada Allah. Maka Nabi Nuh sampaikan pada masyarakat. Kemudian qalal malak, datang golongan malak. Minggu lepas saya bertanya, apa itu malak? Malak siapa dia di sini? Malak, al-malak siapa dia? Oh, pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar. Dalam kitab Ibn Katsir disebut sebagai pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat. Orang besar lah ni. Orang besar, orang glamour dalam masyarakat. Qala al-mala'u min qaumihi, berkata pemuka-pemuka dari kaumnya, dari kalangan kaumnya, inna lanaraka fi dhalalim mubin, kami melihat kamu manusia sesat. Dah pula dah. Nabi Nuh utusan Allah, mereka katakan sesat. Nampak? Sebab itulah pendidikan yang betul, berdasarkan sumber yang betul, maha penting. Kalau salah, neraca salah itu diguna untuk menilai semua benda. Neraca dia salah, tapi dia merasakan itu betul sebab diajarkan itu betul. Benda salah itu diberitahu oleh ibu bapa dia, keturunannya, bahawa itu yang betul. Yang kita buat ini betul, padahal salah. Maka yang betul itu dia anggap, yang salah itu dia anggap betul. Maka oleh sebab dia anggap betul, maka dia menilai semua yang berbeza dengannya salah. Dan kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga kata Ibnu Katsir dan juga berkata beberapa ulama tafsir, sebelum diutus Nabi Nuh, sebelum itu orang-orang soleh wujud dalam masyarakat, orang baik-baik yang beribadah kepada Allah wujud, mengikut ajaran Nabi Idris. Nabi Idris dah datang, walaupun tidak diutus pada kaum yang khusus, tapi Nabi mesti sampaikan kebenaran. Dia ada yang mengikut. Maka ada orang-orang soleh yang mengikut ajaran baik, ajaran benar Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka masyarakat memuji mereka dan memuliakan mereka. Ini orang baik, ini orang soleh. Memang itu betul. Punya kasihnya masyarakat kepada orang-orang soleh ini, kata sahabat Nabi, ketika mereka meninggal, maka kaumnya membangunkan rumah ibadah di atas kuburan. Buat macam satu bangunan lah, satu tempat khas di atas kuburan untuk mereka pergi beribadah atas kubur orang-orang soleh itu. Mungkin ketika itu ia tidak dihukumkan salah, maka itu dilakukan. Maka akhirnya mereka buat pula gambar, tapi tujuannya baik. Ini yang boleh menjadi punca kesesatan. Sesuatu pada asalnya dipandang baik. Kita buat bangunan atas kubur orang soleh, supaya kita boleh beribadah di kubur itu, mencontohi orang soleh yang di bawah ini ada jasadnya.
Jadi kita sampai ke kuburnya, kita nak beribadah, seperti orang solehnya mati ni. Asalnya begitu. Kemudian dibuat gambar orang soleh. Mungkin dilekatkan di bangunan itu. Sebelum beribadah, tengok dulu gambar. Allah, kami nak mencontohi you lah, kan? Tengok gambar orang soleh. Kami nak mencontohi you. Buat gambar bagi elok sikit, kan? Memang perangai manusia macam tu. Nak tengok juga rupa. Nak tengok juga rupa. Macam di Malaysia, kan? Adalah seorang Arab mai dikatakan cicit Nabi. Allah, 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 pakai nak kumun. Allah, tenangnya tengok wajah cicit Nabi. Yang begitu jadinya kita. Tenggelam punca, kan? Betulkah itu cicit Nabi? Soalan je lah. Suruh mereka jawab. Betulkah itu cicit Nabi? Jadi zaman Nabi Nuh dibuat gambar. Inilah dia orang soleh itu. Tengok gambar Allah, nak mencontohinya. Tengok wajah tenang rasa waktu nak semayang. Lama kelamaan dia buat patung. Buat patung pula dah. Tak puas tengok gambar. Masa berlalu, pudar jadi gambar. Pudar. Gambar itu jadi pudar. Not very clear. Buat patung pula. Ni payah pudar. Maka asalnya untuk memberi peringatan, nak mencontohi orang soleh. Datang zaman yang kemudian, patung itu disembah. Asalnya apa salahnya? Asalnya tengok gambar buat patung mengingatkan kita pada ibadah seperti orang soleh ni lakukan. Apa salahnya? Tidakkah ia sesuatu yang baik? Asal nampaknya baik, tapi akhirnya menjadi patung berhala dan kesesatan. Sebab tu kita hari ini bila kita belajar agama, kita nak kekalkan yang asal. Tak mau nak tokok tambah dan kemudian kita kata, apa salahnya? Apa salahnya? Bukan baik ke tu? Apa salahnya? Ini bahaya. Kalimat apa salahnya dalam bentuk menokok tambah dalam hal ibadah. Maka akhirnya nama berhala-berhala itu dinamakan bersempena dengan orang soleh. Dalam Quran disebutkan namanya seperti Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu Quran sebutkan nama-nama orang soleh yang akhirnya dipatungkan dan diberhalakan. Kemudian yang disembah. Asalnya peringatan terhadap orang soleh. Akhirnya penyembahan terhadap orang soleh. Maka itulah permulaan penyembahan terhadap patung berhala. Kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab itu cukup bahaya kalau kita ta'asub dengan tok-tok guru ni, cukup bahaya. Ta'asub dengan tok-tok guru, dengan tok-tok syekh, habib-habib, cukup bahaya. Menghormati, memuliakan okey. Tapi kalau kita ta'asub cukup bahaya. Cukup membimbangkan. Takut kita melebih-lebih dalam memujanya sehingga akhirnya kita melakukan bid'ah yang bertentangan dengan agama. Jadi ketika itulah Nabi Nuh diutus. Ketika orang-orang soleh dipatung-patungkan, kemudian diberhalakan dan kemudian disembah berhala itu, ketika itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang berkata, sembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia saja Tuhanmu, telah kita sebutkan tadi. Tapi masyarakat sudah terbiasa dengan penyembahan terhadap patung-patung berhala. Diperturunkan daripada datuk nenek moyang kepada anak cucu cicit. Akhirnya sudah terbiasa dan mereka menghukumkan Nuh yang sesat. Itu ceritanya.
Akhirnya Nabi Nuh yang dihukum sesat. Apa Nabi Nuh buat? Alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh tidak melarikan diri. Ini sedang bertentangan dengan masyarakat. Nabi Nuh tidak melarikan diri. Qal, Nabi Nuh bangun dan membuat kenyataan. Ya qaum, wahai kaumku. Ayat nombor 61. Ya qaum, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Aku bukan orang yang bawa kesesatan. Kena beritahu. I tidak bawa kesesatan. Saya tidak bawa kesesatan. Habis saya bawa apa? Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku tidak bawa kesesatan. Sebaliknya aku ni rasul mir rabbil alamin, yang datang dari Tuhan semesta alam. Diperkenalkan Tuhan sebagai Allah, diperkenalkan Tuhan sebagai Rabbil alamin kepada kaumnya. Diperkenalkan sebagai Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Kemudian diperkenalkan tentang Tuhan itu, Dia juga Tuhan seluruh alam. Nampak? Cara step by step diberitahu tentang Tuhan. Tuhan kamu tu nama Dia Allah. Dan tiada Tuhan selain Dia. Itu prinsip. Dan Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, iaitu Allah, Dia Rabbil alamin. Dia Tuhan semesta alam. Alamin dalam bentuk jamak plural. Alam, satu alam. Alamin, alam. Semua alam. Kalau nak kita tafsirkan sebagai alam insani, alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam haiwanat, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan. Semua itu alam-alam belaka. Dan alam berbentuk objek-objek yang lain yang tidak ada nyawa. Maka itu antara alam yang kita kenal. Allah menguasai semua. Nak menampakkan kehebatan Tuhan. Dan untuk difikirkan, apa sangatlah patung berhala ni. Diperkenalkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Yang patung berhala yang kamu sembah ni, dia boleh buat apa? Untuk difikirkan. Berbanding Tuhan semesta alam. Kamu sembah patung yang tak boleh buat apa ni, berbanding Tuhan semesta alam, nampak sangatlah kebodohan kamu. Untuk dibuat perbandingan tentang Tuhan.